dia rajin bercerita kan. Sebab yelah mungkin ada orang yang mencerca dia orang kan. Kita tak tahu kan apa yang dia lalui dalam hidup dia. Ada yang mencerca dia, kita tak tahu. Tapi the thing is, saya pernah jumpa sendiri dekat Shah Alam, suami kawan saya tu tengah berniaga. Jadi the thing is, walaupun dia paralyzed, tapi dia tak miskin usaha. Itu yang pentingnya. Padahal isteri dia ni kerja bukan calang-calang, yang kerja government stable. Kalau ikutkan lelaki dia boleh je nak tinggalkan tanggungjawab dia bagi nafkah kepada isteri, cari duit tu kepada isteri dia sahaja. Sebab dia bukannya ada tanggungan pun. Betul. Kan? Orang pun tahu dia sakit kan. So dia ada banyak alasan untuk tak buat benda tu. Tapi the thing is, bila lelaki itu sangat tinggi semangat juang dia, dia tahu tanggungjawab dia, dia takkan biarkan isteri dia seorang-seorang. Dia survivor dia ada macam-macam. Survivor dalam hutan, survivor dalam rumah tangga, survivor dalam kehidupan, survivor dalam alam pekerjaan. Dia ada macam-macam survivor ni. So apa yang sayang cerita tadi tu, orang kata survival dia macam mana dia nak meneruskan hidup dia untuk survivor, untuk terus menjalankan tugas dia sebagai seorang suami. Untuk info semua lah, saya ada dengar macam-macam cerita tentang suami biawak suami biawak ni. Biawak hidup ni dia macam mana tau. Dia macam biarkan isteri dia bekerja keluar. Lepas tu isteri dia bayar 100% komitmen, bayar rumah, bayar makan apa semua. Dia duduk rumah jadi gamers, dia duduk rumah jadi dia orang kuat main telefon, orang duduk atas punggung atas punggung. Dia duduk atas belakang. Dia baring terus atas katil. Dia sihat. Malu macam tu. Orang kalau tak ada kerja sangat kan, korang daftar je rider. Ada link dekat description sempat lagi. Lepas tu ni lah orang kata penutup kan. Biasa kalau kita berkawan dengan seorang lelaki ataupun seorang perempuan tu kan, kita kawan, tiba-tiba kita nak serius. Nak serius, dia macam 50-50 tau. Dia friendzone kan kita, tak. Dia nak bercinta dengan kita pun tak. Dia cuma cakap kalau ada jodoh, adalah. Benda tu sebenarnya red flag ke macam mana sebenar-benar Okey. Benda tu macam dia umpama macam awak terlalu baik untuk saya. Dia ayat dia lebih kurang je. Ayat dia lebih kurang je. Okey, kalau pendapat saya lah, sebab yelah pernah juga kena macam tu. Dia macam ni, senang cerita, perempuan ni, mana-mana perempuan, saya rasa mana-mana perempuan kat dalam dunia ni, dia sukakan satu benda yang pasti. Oi, wujud tak tumpah lagi aku. Dia sukakan satu benda yang pasti. Dia tak suka berpegang kepada ketidaktentuan dan ketidakpastian. Walaupun walaupun apa yang dijanjikan tu mungkin taklah indah dia mungkin indah khabar daripada rupa saja. Bulan bintang janjinya. Janjinya bulan bintang. Nanti awak kahwin dengan saya, awak tak payah pergi, awak tak payah kerja, saya akan tanggung semua. But the thing is, ada jaminan kan? Itu yang kadang-kadang itu pun bahaya juga. Cuma nak ceritanya, bila lelaki tu pernah cakap, kita dah kawan dah lama dah ni, like macam dah lebih 2 tahun. Pada saya lebih 2 tahun tu maknanya kau dah serius lah. Sebab rasanya tak ada hubungan yang boleh bertahan 2 tahun ni. Biasanya macam dalam niaga juga, niaga pun 2 tahun tu survival kan. Kalau dia boleh survive 2 tahun yang pertama tu, insyaAllah dia akan berterusan lah. Tapi kalau dia tak survive tu, maknanya memang main lah. Sama juga macam bercinta. Kalau dah 2 tahun kau berkawan dengan dia, kau dah ada relationship dengan dia, tapi dia tak pernah pun macam you plan nak kahwin dengan I bila dia macam ngelak-ngelak kan. Ataupun dia cakap ada jodoh, ada lah. Jaga-jaga jaga-jaga ya. Wahai wanita, jaga-jaga. Itu antara tanda-tanda mini red flag. Itu mini red flag lah. Yelah, maknanya dia tak tahu hala tuju hubungan korang macam mana. So macam Zati to be honest, start masuk universiti, Zati dah tak fikir dah pasal, saya dah tak fikir dah pasal nak berkawan yang saja-saja. No. Aku kalau boleh nak kawan dengan kau, biarlah forever and ever kau je. Macam tu. Berkawan sehingga berkahwin. Itu matlamat kita. Kawan sampai kahwin. Bukannya kawan tak kahwin-kahwin. Macam tu lah. Kadang-kadang pelik lah dengan orang yang bercinta bagi nak agak yang 10 tahun, 9 tahun ada berbelas tahun, tapi dia tak pergi ke fasa seterusnya lah. Kalau ke fasa seterusnya tu okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi kalau macam
dia bertahan tau. Dia bertahan atas sebab apa tak tahu. Dia bertahan. Tapi dia punya pasangan tu, bakal suami ataupun bakal isteri tu dah menunjukkan banyak ciri-ciri red flag, tapi dia terus bertahan. Sebenarnya tak tahulah apa yang dipegang. Apa yang dia pegang, apa yang dia nak sebenarnya. Apa yang diharapkan lagi pun tak tahu. Kalau lelaki tu sangat bernilai sekalipun, contohlah dia tu anak raja ke, anak sultan ke, anak CEO tengku. Anak tengku tun ke, benda lah, segala benda atas muka bumi ni kan. Kan? Kalau dipertahankan sangat pun, kita kalau kita kahwin dengan dia, kita rasa tak selamat, rasa macam dia akan pasang perempuan lain, tiba-tiba dia akan curang kita. Benda tu baik elok kita lepaskan lah. Kita kahwin tapi hati tak tenang, benda tu tengah buat ni. Benda tu akan menyebabkan kita ni pendek umur lah sebenarnya Kak. Yelah, hidup stres apa semua, macam menempah ajal sebelum masanya lah orang kata. Betul lah tu. So akhir kata ada pun nak cakap tak? Last sekali penutup orang cakap. Penutup Penutup lah cakap. Dah berat tema panjang ni kan, orang pening nak tengok macam mana kan. Okey, nasihat kepada sesiapa sajalah yang kat luar sana yang tengah mencari jodoh, mencari pasangan. Pertama, kita dalam nak mencari jodoh ni, kita kena ingat apa yang kita cari tu bukannya semata-mata datang sebab usaha kita. Betul. Dia datang sebab Allah yang hadirkan untuk kita, kurniakan untuk kita. Jadi sebelum apa-apa mintalah dulu doa dengan dia kan. Macam saya pun dulu sebelum jumpa abang, saya doa juga. Saya nak suami yang baik, yang soleh. Walaupun mungkin dia tak cukup soleh lagi pada ketika dijumpai tu. Memang tak pernah sekolah agama. Tapi soleh tu sendiri maksud dia adalah lebih baik. Islah. Jadi memperbaiki. Maksudnya dari semasa ke semasa kita perbaiki diri kita. So bila ada ciri-ciri, bila kita minta yang baik-baik, insya-Allah yang datang pun baik-baik. InsyaAllah Allah akan hadirkan yang baik-baik. Ya. Lepas tu, yang tu yang pertama lah. Jangan tinggal doa. Yang kedua, kalau kita dah jumpa pula orang yang kita berkenan tu, perhatikan juga red flag, green flag. Dia ada red flag, dia ada green flag. So tengok mana yang lagi banyak. Kalau banyak red flag daripada green flag, bye-bye lah. Bye-bye awal-awal, cut off awal-awal. Daripada 10 ciri yang kita nak, dia dah sangkut 2 ciri je. Lepas tu ada red flag lagi. Red flag dia lagi banyak daripada 2 ciri tu. Jadi bye-bye je lah dulu. Sebab cakap terus terang nak bermula semula ni sakit sebenarnya. Sebab saya pernah jumpa kawan saya, dulu dia pernah lah berkawan dengan seorang ni lama. Boleh kata macam dia kawan daripada first masuk sekolah sampai habis sekolah. Tapi lepas putus tu dia dah tak ada siapa-siapa dah. Tapi sekarang dia masih membujang. Jadi maknanya dekat situ dia punya seriknya dengan sekali berkawan tu sampai sekarang tak baik lagi. So macam kita tak nak lah sampai tahap macam tu kan. So kalau boleh, kalau macam kita dah tengok awal-awal kenal tu dah ada banyak red flag, better you cut off. Dia tak salah pun untuk say no. Kadang-kadang dalam dunia ni ramai orang dia takut sangat nak say no. Takut sangat ni. Tapi ada cara lah nak say no tu. Janganlah cakap kau terlalu baik untuk aku tu klise sangat. Tu yang kena hantar santau lah, sihir lah bagai. Dia kena ada cara dia. Cakap lah saya tak boleh macam ni. Saya macam tu lah. Adalah cara dia. Orang kena belajar lah sendiri kan. Kena banyakkan jumpa orang. Kalau jumpa orang tu tanya. Kalau ada abang kakak, sepatutnya korang ada extra privilege. Sebab korang boleh tanya pengalaman abang kakak korang. Macam mana diorang jumpa. Macam Zati dulu, Zati tak ada abang kakak. So Zati akan tanya dekat arwah mak. Macam mana dia jumpa dengan ayah. Lepas tu macam mana dia berkawan. Macam mana dia boleh sampai berkahwin. Ataupun ada juga few kawan, sebab Zati pun ada juga kawan-kawan yang agak senior lah daripada Zati. So Zati suka tanya macam mana diorang kahwin, macam mana diorang kenal. So daripada situ kita belajar macam mana bukan nak menilai. Dia bukan judge tau. Dia lebih kepada kita sesuai tak dengan kita.
kita boleh adapt tak dengan dia. Macam tu lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kan ada ciri-ciri tadi kan. Kalau boleh pilih lah. Macam suami cakap tadi, macam abang cakap tadi lah. Pilih pasangan yang terbaik untuk kita. Bukan pasangan yang terbaik di alam semesta. Kadang-kadang dia memang cantik, tapi maintenance dia bulan-bulan. Kau nak kahwin dengan ratu cantik, maintenance bulan-bulan dia 10,000 tau. 100,000. Betul. Bukannya RM10. Jadi kau kena fikirlah kalau kau nak kahwin dengan puteri kayangan, kau kenalah sediakan bajet di kayangan. Tapi kalau kau sedar kau punya kemampuan tak berapa nak kayangan sangat, so kau nak consider lah ni. Betul. So melalui daripada kisah-kisah yang kita lalui kan, kita lalui yang kita pernah dengar daripada orang, daripada mak ayah kita, daripada abang kakak kita, daripada makcik-makcik kita semua kan. Sebenarnya daripada kisah-kisah tu kita dah boleh buat orang kata satu garis panduan yang lengkap. Yes. Daripada lengkap, kita punya sempadan kita, macam orang yang macam ni kita kena terima, orang yang macam tu kita kena tolak dan sebagainya. Bila daripada cerita orang ni, kita bolehlah senaraikan list-list apa yang kita nak dan kita boleh memilih. Dengan cara tu, ada 10 orang datang sekalipun, ada 100 orang datang dekat kita boleh, yang ni kita kena pilih, yang ni kita kena tangkis dia, yang ni kita kena buang dia, yang ni kita kena pertahankan dia, yang ini kita kena jaga dan seterusnya. Yes, betul. Itulah benda-bendanya. Okay. Akhir kata daripada saya, carilah jodoh yang sebenar-benarnya. Sebab korang akan hidup dengan dia ni akan orang kata dalam jangka masa yang panjang lah. Yes. Lebih lama daripada kita hidup dengan mak ayah kita. Yes. Kalau kita tersalah pilih orang, bukan setakat kita je merana, adik-beradik kita akan merana, anak kita merana, mak ayah kita merana, silap-silap zuriat keturunan kita akan merana. Yes. Okay, lain tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.